Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam dan Bilal serta para pegawai masjid, seterusnya Musi serta ahli Tuan Kasar Masjid As-Siddiqin, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini tuan duduk sebentar dalam kuliah subuh setelah kita melaksanakan solat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk terus memakmurkan rumahnya ini. Setelah sekian lama kita tidak dapat berada di dalam majlis ilmu antaranya. Ini tuan-tuan sekalian, insyaAllah pagi ini saya akan sambung kajian yang tertangguh, sambungan daripada kuliah bulan 3 yang dulu, lebih kurang 7 bulan lah. Di sebelum ini saya telah kongsikan dengan tuan-tuan pada kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il Rasulullah SAW tentang kepribadian, kesempurnaan Rasulullah SAW. Pada pagi ini, pada bab yang kedua, bab pada menyatakan tentang khatamun nubuwah. Dia kata pengarang kitab ini Tuan Fadil Ustaz Muhammad Nazrul, pada baris yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya, lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Dia tanda kenabian ini disebut khatamun nubuwah, ada di belakang badan Rasulullah SAW. Pada Sayyidina Jabir bin Samurrah, kata beliau, ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah SAW ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Hadis nombor 17 dalam Syama'il di Tirmizi. Aku melihat tanda kenabian antara dua bahu Rasulullah SAW, ghuddatan hamra. Ini disebut di dalam Al-Misbah, iaitu Al-Misbahul Munir. Ghuddah ni adalah daging lembut, daging lembut yang jika dipegang akan bergerak. Hamra, merah lah. Daging yang lembut tadi warnanya kemerahan, dia punya warnanya. Ada riwayat yang menyebut bahawa warnanya itu sauda, hitam. Dan riwayat lain menyebut annaha khadra, kehijauan. Dan riwayat yang lain menyebut kalaun jasadih, seperti warna kulit baginda Nabi SAW. Kulit Nabi kita warnanya putih kemerahan. Merah,
hitam, hijau, putih kemerahan, color ataupun warna yang berbeza tu kan, ya. Tapi semua riwayat ini tidak bercanggah, semua boleh diterima lah tuan-tuan, ya. Sebab apa? Berkemungkinan khatamun nubuwah yang ada di belakang badan Nabi SAW ini, dianya bertukar warna. Dia boleh berubah warnanya itu mengikut keadaan dan waktu. Okey. Misla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Okey. Kata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, kedudukan khatamun nubuwah yang ada di belakang badan Nabi tersebut, dia bukanlah betul-betul di belakang, maknanya dia bukan betul-betul tengah tuan-tuan, ya, dia bukan center, tapi kedudukannya berada hampir ke sebelah kiri. Sebab apa? Dia berbetulan dengan jantung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jantung kita kan sebelah kiri kan. Itu kata Imam Bajuri. Lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Sayyiduna Ilba bin Ahmar Al-Yashkuri telah bertanya kepada Sayyiduna Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhum, apakah khatam itu? Jawab Abu Zaid, sya'aratun mujtami'atun. Hadis nombor 20, Syama'il Tirmizi, ya. Isya'aratun mujtami'atun, iaitu bulu-bulu halus yang terkumpul, ya. Bulu-bulu halus yang terkumpul. Sebagian ulama kata, jika seseorang mempunyai tahi lalat di belakang badan, kemudian ada pula bulu-bulu halus, ya, tumbuh pula bulu-bulu di atas tahi lalat tersebut, maka dia akan mendapat banyak ujian. Orang tu akan dapat banyak ujian, serta ahli keluarganya juga akan ditimpa sesuatu yang tidak disukai kerananya, dan kematiannya disebabkan racun. Okay? Dan begitulah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nak pergi seputih, ya? Di mana Nabi SAW sangat banyak dikenakan ujian. Keluarga baginda juga, iaitu Bani Hashim, juga mendapat ujian. Sebab apa? Sebab mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga wafat terkena racun. Ada faktor kewafatan dia kan, disebabkan racun. Ini seperti disabdakan oleh Nabi SAW, mazal aklatu khaybar tu'awiduni fahadha awanu qita'i abhari, ya? Hanya berterusanlah pun sampai sekarang gigitan pohon kambing yang aku gigit, yang aku makan sewaktu perang Khaybar dulu, sering menyerang aku, sehingga hampir waktu terputus urat jantung dalam peperangan Khaybar. Kan lepas Islam mencapai kemenangan dalam perang tersebut, Nabi SAW dihidangkan dengan apa tu,
daging kambing, paha kambing. Di daging itu diletak racun oleh orang Yahudi. Jadi walaupun Nabi dalam setelah diracun dengan daging kambing tersebut, setelah selesai peperangan Khaybar, tapi dia punya kosan racun tu masih ada lah dalam badan Nabi. Tu ada kalanya Nabi merasakan sakit sangat, macam nak putus urat jantung rasa, ini Nabi sebut. Itu orang yang ada tai lalat belakang badan, kemudian tumbuh pula bulu-bulu di atas tahi lalat tersebut. Ini sebagian ulama lah kata, di antara kalau orang tu diuji, dia kena sabar lah kan. Dan dia banyak ujian, bukan dia je tapi ahli keluarga dia pun sama juga. Serta mati disebabkan racun. Itu semua atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan, jadi dia. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak ada lah, kan? Baik. Tumbuh bulu halus di sekelilingnya. Bentuknya sebesar telur burung puyuh. Ada riwayat terang lagi bersuluh. Kata Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, fa nazartu ila khatam baina katifayhi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Jadi kata sebesar saiz macam burung merpati ni, macam burung puyuh. Sama lah tu kan. Telur burung puyuh dengan telur burung merpati, sama lah saiz itu. Para Nabi juga punya tandanya ada pada tangan kanan mereka. Semua Nabi ada tanda kenabian. Dekat mana? Di tangan kanan. Ini seperti dinakalkan oleh Imam Al-Bajuri daripada Al-Mustadrak karangan Al-Hakim Naisaburi daripada Wahbun, kata beliau, taklah diutuskan seorang Nabi melainkan terdapat padanya tanda kenabian pada tangan kanan, pada tangan kanan mereka, melainkan baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana tanda kenabiannya ada di belakang badannya. Ini merupakan khususiat baginda Nabi SAW. Di perkara ini juga dijazamkan oleh Imam As-Suyuti di dalam khasais beliau, Khasaisul Kubra. Semua Nabi ada tanda kat tangan kanan. Nabi kita bukan di tangan kanan, sebaliknya Allah Ta'ala jadikan di belakang badan. Mungkin ada persoalan yang bertanyakan tentang khatamun nubuwah ni, adakah tanda itu dilahirkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau adakah ianya wujud setelah Nabi dilahirkan, atau diletakkan ketika peristiwa pembelahan dada Nabi satu kanak-kanak, ataupun ketika Nabi diutuskan officially menjadi utusan sewaktu mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam, itu umur dia 40 kan. Ini 4 kemungkinan ni. Adakah tanda kenabian ni ada dekat belakang badan ni, dia wujud yang pertama ketika dia lahir je, tahu ya dah. Kalau waktu dia lahir dah ada bidan yang menyambut dia ni, tahulah tanda tu ada kat belakang badan dia kan. Ataupun bukan waktu dilahirkan tu, tetapi lahir dulu, waktu lahir tu belum ada lagi, kemudian tu pun ada. Tapi kemungkinan yang ketiga, sewaktu peristiwa pembelahan dada, tu dua malaikat datang, dibaringkan Nabi di belah dada
Itu kemungkinan ketiga. Keempat, ataupun ketika Nabi diutuskan, ya, untuk mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey. Kata Al-Imam Ibn Hajar, pandangan yang paling kuat adalah yang nombor 3. Bila? Ketika baginda dibelah dadanya. Satu zaman kanak-kanak tu kan. Ini pendapat yang paling kuat. Dan ini juga dijazamkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Nabi kita zahir kenabiannya tak perlu tanda pada tangannya. Baginda Nabi SAW ni dia tidak memerlukan tanda pada tangan kanan seperti mana para Nabi yang lain. Okay. Al-Allamah Al-Syekh Al-Doktor Al-Jarrah Yusri Rushdi Said Jabir Al-Hasani Hafizahullah, hikmah diletakkan tanda kenabian pada para Nabi. Tanda tu ada kat tangan kanan mereka sebagai apa? Sebagai tanda kepada orang yang melihatnya, ataupun binatang buas yang melihat tanda tersebut, ya, tahulah mereka bahawa tanda pemilik ini adalah Nabi Allah. Oleh sebab itu diharamkan bagi mereka untuk menyakiti pemilik tanda tersebut. Nampak tanda tu, tahulah ini Nabi ni, kan? Taklah dia apa-apa kan, kecuali Bani Israel kan, Yahudi ke Bani Israel, dia kira apa Nabi tak Nabi. Sebahagian dia bunuh itu tuan. Parah. Israel ni memang dahsyat. Sebahagian didustakan, dia kata Nabi itu pula yang bohong, kan? Sebahagian lagi habis dia bunuh. Okay. Ini berbezalah dengan Nabi kita. Beza pula dengan Nabi kita, yang mana kenabian baginda SAW jelas, zahir, sehingga tak perlu diletakkan tanda di tangan. Mana kalau tanda kenabian Nabi Muhammad SAW ni tak nampak, tak ada tanda yang khusus tangan kanan ke kiri ke, tak ada tanda tu pun dah cukup dah. Orang tengok je tahu ni Nabi. Dah akhlak dia, kan? Dengan cara dia. Okey. Sebab tu Allah Ta'ala letak di bahagian belakang badan. Tak kat belakang tak nampak, tak siapa lah nampak kan. Dalam baju kan. Baik. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, bab pada menyatakan tentang rambut baginda Nabi SAW dan yang berkait dengannya. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Rambut Nabi kita ada 3. 3 apa? 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama, sebutannya wafrah jua. Ini rambut sampai cuping telinganya. Ini baginda ni juga seorang yang berfashion orang. Dia ada style dia kan. Okay. Jadi fashion yang pertama dalam bab rambut ni, istilah dia wafrah. Waw, fa, ra, ta bulat, ta marbutah, kan? Wafrah. Jadi wafrah ni rambut Nabi sampai cuping telinga, ya? Kalau ditarik rambut tu kan, tarik sampai cuping telinga dia, ya? Baik. Kemudian yang kedua, sampai pada pertengahan tengkuknya disebut limmah, dilupa jangan. Fashion yang kedua limmah, lam, mim, ta marbutah juga, ya. Ni rambut dia sampai pertengahan tengkuk, macam kita lah kan. Standard lah.
Selalu rambut kan sampai tengah-tengah tengkuk. Jummah pula yang terakhir sebutannya, yang mencacah bahu baginda yang mulia. Dan yang ketiga ni jummah, jim, mim, ta marbutah, ya. Wafrah, limah, jummah. Di rambut yang jenis yang ketiga ni, kan, dia sampai mencecah bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang dia tu kan. Inilah tiga jenis. Dan baginda pun dia fashion, orangnya yang berfashion. Ikal mayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya. Berdasarkan riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam, wa lam yakun bil ja'dil qatit wala bis sabt, kana ja'dan rajilan. Hadis nombor 7. Rambut Nabi SAW ini tidaklah kerinting ataupun bukan dan lurus, tapi dia, ya, ja'dan rajilan. Ja'dan rajilan, ikal mayang. Kalau rambut kerinting ni macam mana Nabi Musa alaihissalam, kerinting. Kalau lurus pula seperti Nabi Isa alaihissalam, lurus semua. Baginda ni dia gabung dua, separuh lurus, separuh kerinting. Jadilah nama ikan mayang. Okay. Hitam pekat rambut jua janggutnya, tiada uban melainkan sedikit cuma. Rambut yang ikan mayang tu warna yang tuan-tuan hitam, ya. Baginda Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kecantikan dan keagungan. Ini kerana sebab apa? Hitam itu tanda cantik, putih pula tanda keagungan. Seperti yang disebut oleh Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, as-sawadu jamal wal bayadu jalal, ya? Hitam itu cantik, putih itu agung. Okay? Jangan kita hina pula orang hitam kan. Tapi itulah, ramai orang yang resis kan, tengok hitam macam-macam gelaran dia bagi kan. Sedangkan itu Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang bagi, ya? Baik. Dia hitam pekat rambut dan juga janggut Nabi SAW. Tiada uban melainkan sedikit cuma, ya? Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Hadis disebut dalam oleh Sayyidina Anas bin Malik ni, dia kira berapa helai uban yang ada dekat Nabi SAW, rambut dan juga janggut kan. 14 helai. 14 helai. Ialah hadis yang lain pula diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang menyebutkan bahawa uban di kepala dan di janggut Nabi lebih kurang 20 helai. Ataupun yang lain menyebut 17 helai, ya. Kenapa ada perbezaan? 4 boleh, 7 boleh, 20, ya. Jadi beza tu mungkin berlaku berdasarkan bila, kalau waktu dilihat janggut, ada dilihat uban yang ada pada Nabi SAW, okay? Mungkin sahabat tadi Nabi Malik dia tengok dalam waktu yang lain, sisi yang lain. Abdullah bin Umar dia tengok waktu lain pula. Nabi ni bukan macam kita kan. Kita bolehlah kita tahu secara tepat kawan kita punya ubat kita kan.
Meh sini kepala kau dia nak kira berapa lai ubat kau tu kan. Nabi ni makhluk yang paling mulia, tak boleh kita main ambil kepala tu. Tak boleh tau. Tak ada adab. Jadi sahabat tu dikira dia peteng. Tengok-tengok macam tu lah kan? Curi-curi tengok istilah dia kan. Curi-curi tengok. Kalau dia berdiri belakang Nabi, dia ada tengok. Kalau belah sini belah sini. Kalau berdepan pun tengok sikit-sikit kan. Kita tak boleh tengok direct, tengok macam dia kan. Walaupun mereka tu sayang, dia rindu kasih dia dekat Nabi SAW. Dapat kira macam tu lah tuan. Okay? Namun jumlah bilangan itu perbezaan dia tak jauh, ataupun disebut jumlah yang hampir. Okay? 4 boleh, 7 boleh, 20. Dia dekat-dekat lah tuan. Ya? Beza dia tak banyak. Yang masih lagi dalam lingkungan 2 digit nombor ya kan. Lain lah kalau Anas kata yang aku kira ada 4 boleh halai. Cuba sahabat lain pula kata aku kira ada 100 lebih. Itu jauh sangat tu. Kalau 100 dengan balik itu jauh sangat. Ya. Dua jam lain waktu ni. 1:45 tengah hari, 1:8:40. Mana satu tak pakai. Lama Covid tu. Habis bateri kan. Orang tukar tuan. Cek bateri kan. Okay. Baik. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda? Ulama beza pandangan. Adakah Nabi kita ni dia memakai inai ataupun tidak? Dia rambut dan janggut dia kan. Yang terkuat, kata guru yang mulia, tiada berinai baginda yang tercinta. Okay. Baik. Jadi kalau ikut pandangan yang paling kuat, ya, pandangan yang paling kuat ni berdasarkan dari riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Yang sahih itu menyebut Nabi tak pakai inai. Ya. Di riwayat lain Imam Tirmizi juga sebut beliau, ya. Beliau sebut tentang perkara ni pada hadis pertama dalam bab tersebutlah. Okay. Dari riwayat lain sebut Nabi pakai inai. Okay. Ya, kalau ikut Al-Alamah Syekh Dr. Jarrah Yusri Rushdi Said Jabir Hafizahullah, ya, beliau mengatakan bahawa kalau ikut riwayat Imam Bukhari, Nabi tak pakai inai. Okay. Dua-dua boleh diterima. Tak pakai inai sebab apa? Sebab dah rambut dia memang hitam, janggut dia pun hitam, kecuali beberapa helai, lebih kurang 20 helai uban yang warna putih. Dia tak perlulah kepada inai. Kalau pakai pun boleh diterima juga. Nabi pakai itu untuk menunjukkan keharusan, maknanya boleh untuk kita memakai inai. Okay. Yang menginaikan rambutnya yang mulia para sahabat baginda yang setia, seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ataupun mungkin sahabat dia tengok rambut Nabi ni berinai disebabkan apa? Sahabat yang memakaikannya. Itu bila tuan-tuan? Ya. Kata Hammad, Abdullah bin Muhammad bin Aqil telah mengkhabarkan kepada kami bahawa beliau telah melihat rambut baginda Nabi SAW berada pada Sayyidina Anas bin Malik dalam keadaan diinaikan. Sahabat tengok rambut Nabi ni dalam keadaan diinaikan. Hadis nombor 28. Kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, kemungkinan, ya, mungkin yang menginaikan rambut tersebut adalah Sayyidina Anas, khadam Nabi ni kan. Ini dikuatkan dengan riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, Annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam lamma mata khadaba man kana indahu syai'un min sya'rihi liyakuna abqalah. Dan Nabi SAW ketika baginda SAW wafat tu kan, ya,
Jadi rambut Nabi itu diinaikan. Dia kata Anas bin Malik yang menginaikan rambut Nabi sewaktu dimandikan, ya, jenazah ni kan. Apa tujuan sahabat menginaikan rambut baginda? Liyakuna abqalah, untuk mengekalkan rambut tersebut. Di rambut baginda Rasulullah ni dia ajaib, tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kalau kita tengok, walaupun dah ribuan tahun rambut ini berpisah daripada jasad Nabi, ya, tapi dia masih tersimpan dalam keadaan elok, tak rosak. Ikut kajian manusia buat, rambut kita ni biasa dia akan bertahan berapa tahun? 60 ke 70 tahun. Segi saintifik je lah, ya, dia boleh bertahan 60 hingga 70 tahun. Lepas tu dia pun hancur, kan? Rambut yang berpisah daripada badan kita, dan kita potong rambut tu. Bukan orang yang hidup. Kalau orang yang hidup umur 90 pun ada lagi rambut, kan? Ni kalau kita potong rambut tu, dia dah terpisah daripada badan kita. Kalau dibiarkan 60 ke 70 tahun, dia akan hancur lah. Allah alam setakat mana kebenaran fakta ni, kan? Kalau nak tahu, konolah buat kajian. Potong rambut, simpan, tunggu 60 tahun, sompek. Ada umur sompek, kan? Saya pun tengah buat tu. Rambut anak nombor 2 saya, kan, 5 tahun lepas pihak kekah cukup jambul, kan. Saya ambil sikit, saya simpan, ada kat rumah. Tunggu 60 tahun lagi. Kau panjang umur, kan. Tak apa, surahkanlah dekat anak-anak cucu kita, kan, tengok kebenaran fakta tadi. Tapi Nabi SAW rambut dia walaupun dah ribuan tahun, dia masih elok keadaan itu. Okey, telah disebut di dalam Al-Matamih, sikit lagi, tuan, dan selainnya, bahawa berinai dengan warna kuning. Dia nak kata Nabi ni tak berinai itu betul, maka inai pun betul juga, ya? Dua kemungkinan tu, kan. Berinai dengan warna kuning itu perkara yang disukai. Ini kerana Allah Ta'ala menunjukkan kepada pujian terhadap warna kuning. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Sadaqallahul azim. Okey, kisah apa tu? Surah Baqarah, kan, lembu betina asal Bani Israel, kan, ya. Lembu kuning, kan. Allah suruh apa? Bani Israel cari lembu betina yang warna kuning, safra, kuning, faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Yang warna kuning yang kalau orang tengok warnanya ni, orang jadi seronok ataupun suka melihat warna tersebut. Kan? Antara syarat taubat Bani Israel lah, kalau nak Allah Ta'ala terima, setelah mereka berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Antara syaratnya, dia orang kena, ya, kalau Allah Ta'ala nak terima taubat mereka, antaranya cari lembu warna kuning. Tapi Bani Israel ni, kan, banyak cekadak, bodoh mudah jadi susah. Arahan dia mudah. Nabi Musa kata, Tuhan suruh kamu cari seekor lembu betina warna kuning, tu je. Tapi punya dia menyusahkan diri tu.
Macam dia tanya, kuning yang macam mana kuning torang ke, kuning gelap ke, sederhana ke? Bisa memberitahu warna sekian. Lagi apa lagi kriteria lembu tadi? Berapa umur? Muda ke, tua ke, sederhana? Beritahu sekian umur dia. Apa lagi ciri-ciri tu? Dah agak menyesal. Akhirnya menyesalkan diri sendiri, kan? Dah tambah lagi nak benar kan, ambil kau. Lembu tu tak pernah digunakan untuk membajak tanam-tanaman, tak pernah digunakan untuk mengangkut barang. Mana kita nak cari lembu yang duduk relax? Tapi last kali jumpa lah. Jumpa memang tu lah satu tinggal. Tu lah satu-satunya. Kalau tafsir kan, owner pemilik lembu tersebut bila dia tahu sekarang tak ada lagi orang lain yang menepati ciri-ciri tersebut, demand ada tuan. Boleh aku bagi lembu, tapi kau bagi kat aku emas sepenuh kulit lembu tersebut. Konolah kumpulkan omeh bagi dekat pemilik lembu tu. Dapatlah akhirnya lembu, tapi itu kata menyusah hati. Sebab tu kita ni kalau tak nak tanya soalan tu, jangan sampai menyeksa diri tuan. Macam perangai Yahudi Bani Israel. Di kuning tu warna yang Allah puji, seperti mana dalam surah Baqarah ayat 69 tadi kan. Tuan-tuan kalau nak pakai inai, pakailah yang warna kuning. Boleh? Kalau tak buka kedai kan, pergi kat mana salon, saya pakai inai warna kuning. Petang sembilan Zuhur polak kono tu kuning lah apa dia. Kuning bukan, kena tahu kuning bukan kuning yang terang benderang tu tuan. Di kuning sunnah ni, kuning yang ke arah warna coklat-coklat. Bukan macam ni bukan macam ni. Bukan terang, perak. Ya betul, perak kan. Macam tu kan. Ni kan bukan warna kuning terang. Dia kata buat terbiat ni. Kenapa kalau imam yang buat Pokoknya ni imam masjid sedikit ni dah viral pak. Imam berambut kuning. Comel orang penuh masjid. Apa ramai sembahyang, tengok imam berambut kuning tu dah. Tak sembahyang sebab nak tengok imam berambut kuning. Strategi viral kan. Macam. Dan dinaqalkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa beliau menyebut, siapa yang memakai capal yang berwarna kuning ketika nak menunaikan sesuatu hajat, maka ianya akan diperkenankan. Sebab apa? Hajat Bani Israel tersebut diperkenankan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kulit yang berwarna kuning tersebut. Kalau ada apa hajat, katalah budak nak pergi interview kan, interview kojo contohnya kan, pakai capal yang berwarna kuning untuk menunaikan hajat. Kalau tuan-tuan tengok tinggalan capal, tinggalan Nabi SAW, warna dia macam tu kan. Kuning arah ke coklat, perak tadi kan. Dia pakai warna kuning pergi interview, balik rumah dapat result fail, anda tidak berjaya. Apa ni bah, kau bah pakai warna ni, nanti ajak ditunaikan apa, gagal ni. Macam mana tu? Ya? Itu asbab dia tuan. Bukanlah sebab kau tengok dia pakai warna ni confirm dan dulu tak semestinya. Itu izin Allah Ta'ala. Itu asbab je lah. Ya? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam juga sangat suka pakai capal yang warna kuning. Ini kerana warna kuning warna yang menunjukkan kegembiraan. Sedap mata menengok warna tersebut. Ini seperti disebutkan oleh jumhur ahli tafsir, mufassirin sebut sebagian. Sayyidina Ibn Abbas juga mengatakan bahawa warna kuning itu menenangkan jiwa serta menghilangkan kedukecitaan. Sayyidina Ibn Zubair dan Yahya Ibn Abi Kathir radhiyallahu ta'ala anhuma melarang seseorang memakai capal yang warna hitam sebab ianya mewarisi duka cita.
Kat luar tu banyak warna kuning ke warna hitam? Majoriti hitam. Masuk sel. Macam mana orang buang pun macam tu. Pergi buang semua selipar. Janganlah macam tu. Dah duk pakai lah, ya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami telah menyebut dalam Al-Fatawa ataupun Al-Fatawi, telah disebut dalam khabar, ya ma'syaral ansar hammiru aw saffiru wa khalifu ahlal kitab. Dan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu juga memakai capal yang warna kuning. Ini disebut dalam Mawahib Al-Bajuri, ya. Wahai orang Ansar, merahkanlah ataupun kuningkanlah rambut ni kan. Bersalahatlah, kontralah dengan ahli kitab. Nabi sini tak suka para sahabat ni sama dengan ahli kitab, Yahudi Madinah contoh kan. Yahudi Madinah, ya, ahli kitab, tak nak Islam ni kan. Kita jangan kita ikut cara kaum tu kan. Macam sekarang ni contoh, kalau di barat nampangnya hip hop tu kan, rambut semua tu, itu yang budak kita ikut tu. Janganlah kita menyerupai kaum tersebut kan. Ikut kita mesti ada identiti kita kan, cara kita. Kita kalau nak rambut tadi ni, kau ikut fashion Nabi, wafrah limah jummah kan, barulah dia kan. Zaman sekarang kita banyak ikut budaya luar ni kan. Kena ubah. Zaman sekarang ni ahli kitab pun dia ikut, ya. Ahli kitab pun nak ikut orang Islam punya fashion. Okay. Baik. Jadi itu dah warna tadi kan. Namun begitu, pakailah apa benda, apa warna nak pakai, pakailah tuan-tuan kan. Hitam ke, kuning ke, berwarna yang dari segi keutamaan warna tu kan, macam Nabi SAW kan, kalau warna terbaik of course putih lah. Temannya nak beribadat kan, putih lepas tu hijau. Hijau ni pakaian warna ahli syurga kan. Dan merah, dia pernah pakai warna merah. Walaupun merah tu merah terang, dia bukanlah makruh, dia harus, dia boleh. Dia pula orang boleh jumpa tengok pakai baju merah, wih, merah, torak merah ni, kau tahu tak makruh. Mana-mana lah makruh kan. Ya, Imam Syafi'i pun tak kata makruh, dia pula kan. Hitam pun lebih pernah pakai tu dalam peperangan kan. Pakailah apa warna. Ada orang jenis nak semua seragam. Kalau kereta dia merah, kopiah dia merah, jubah dia merah, kasut dia merah, ada macam tu kan. Kan? Kalau hitam, semua hitam, mata bawah hitam. Ada orang oren semua. Apa oren semua ni? Biar oren, face mask oren, selipar oren, pan, betul kan? Ada macam tu dia sebab dan parti pas jadi semua hijau. Dan BN semua merah apa, biru pekat. Dan PKR ada kan. Parti tu lain cerita lah, terpulang lah dia nak sokong parti apa, parti kata sebelum lepas kotak kan. Ini kan banyak melompet parti. Tapi bila masuk bab kebaikan, surah Allah ni tinggalkan semua tu. Tapi jangan disebabkan warna ni bergaduh lah, ada kan. Sebabkan warna boleh bergaduh, tak pilih. Kita nak beli kapet baru, so cadangkan hijau, tak boleh, pas ni. Cadangkan warna oren, ni kau pan. Disebabkan warna boleh bergaduh. Sebab tu bila putih senang, saya cadangkan putih, tak ada siapa bangkap. Putih kapet kan, oh habislah. Kau jap lomat betul. Kapet warna putih, sejadah boleh tahan lagi kan. Kapet putih memang cari pasal saja. Ya. Baik, pakailah apa benda pun, yang penting tidak bukan perkara yang diharamkan dalam agama kita tuan-tuan kan.
Baik, sekadar itu dahulu. Rasulullah tu mungkin tuan-tuan akan bila belajar kan, ada hadis yang Nabi sebut, Nabi suruh seorang sahabat ni dia buang baju dia. Baju tu warna kuning. Kenapa pula buang, sedangkan kuning ni baju yang bagus, warna yang bagus. Baju tersebut Nabi suruh sahabat tadi buang bukan disebabkan warna tu, tapi disebabkan baju ni dah dicorok dengan za'faron. Dah dicorok dengan za'faron, jadi bau dia tu mengeluarkan satu bau yang cukup menyesatkan napis. Bila kita imagine kalau kita rendam baju dengan Nilo tuan-tuan, tu tak koreng buat pergi masjid, apa jadi? Apa bau ni kan? Dia mengganggu, ya, mengganggu orang lain. Itu Nabi suruh buang, bukan sebabkan warna, sebabkan bau tadi. Okey. Kuning pula jangan pakai kuning terang, ya. Jibril alaihissalam pun diturun dalam peperangan Badar memakai suban yang berwarna kuning. Okey. Wallahu ta'ala alam. Sekali itu dahulu temuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan tahun kelahiran dengan Nabi SAW. Akhirnya kita tangguhkan dengan kafaratul majlis suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana illa alladhina amanu tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu melaksanakan tanggungjawab kami sebagai hamba terhadap-Mu ya Allah. Maka Engkau masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang ikhlas dalam melakukan perkara ketaatan, perkara kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan solehah, dan begitu juga dengan zuriat keturunan kami ya Allah. Peliharalah iman dan akidah kami sehingga hari kiamat nanti. Sangat banyak nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami di dunia ini. Nikmat makan, minum, tidur, makan, pakaian, tempat tinggal, harta benda, ahli keluarga, kawan-kawan, guru-guru, masa, kesihatan. Sangat banyak nikmat yang tidak mampu untuk kami hitungnya ya Allah. Tetapi kami ini hamba-Mu yang lalai. Kadang-kadang kami lalai, kadang-kadang kami leka, kadang-kadang kami lupa terhadap nikmat yang sangat banyak ini, dan kami jadi tidak bersyukur. Oleh itu, masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sedikit, di dalam kumpulan yang sedikit, iaitu amat sedikit di kalangan hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat ini ya Allah. Wa qalilun min ibadi yashkur. Kekalkanlah nikmat tersebut, tambahkanlah lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kami, agar kami menjadi hamba yang lebih bersyukur di atas nikmat Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau berilah kesihatan yang baik buat kami yang berterusan, supaya dengan kesihatan itu bolehlah kami memperbanyakkan amal ibadah kami, sementara mata kami masih belum kami pejam, sebelum Engkau memanggil kami pulang menuju kepada-Mu ya Allah, sebagai bekalan untuk akhirat kami nanti. Fasihkanlah lidah kami untuk membaca Al-Quran, lapangkanlah dada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan petunjuk dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah, Engkau kumpulkanlah kami semua di dalam syurga-Mu nanti. Temukanlah kami dengan baginda Nabi SAW yang kami rindui, kami cintai, kami kasihi ya Allah. Tambahkanlah kecintaan kami kepada baginda Nabi SAW sebenarnya dengan bulan yang mulia ini ya Rahman ya Rahim. Jauhkanlah kami daripada sebarang musibah, lindungilah kami daripada kejahatan makhluk di dunia ini, sama ada kejahatan itu datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Ya Allah, Kau berkatilah para ahli jemaah sini yang memakmurkan rumah-Mu ikhlas kerana-Mu ya Allah. Makmurkanlah para pengurus takbir di rumah-Mu ini, kurniakanlah kepada mereka sebaik-baik ganjaran nanti. Ya Rahman ya Rahim, luaskanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal yang Engkau berkati. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Wallahu minna wa minkum. Innahu taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Yang baik Allah Ta'ala, yang kurang masih apa mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.